Uh, Muka surat, siapa yang ada buku dan siapa yang belum ada boleh beli ya. Siapa nak beli buku taharah dan sekali dengan buku salat boleh order melalui staf kita Izdiharuddin. Buku masih ada stok. Kita sekarang sampai muka surat 277. Masih dalam bab haid. Hadis yang ke-135. Qala al-musannif rahimahullah wa an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun qala yatasaddaqu bi dinar aw bi nisfi dinar rawahu al-khamsah. Maksudnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan daripada Rasulullah SAW mengenai seorang suami yang menyetubuhi isterinya dalam keadaan haid. Jadi Rasulullah bersabda, hendaklah dia bersedekah sebanyak 1 dinar ataupun setengah dinar. Rawahu al-khamsah. Hadis ini menerangkan bahawa siapa yang bersetubuh dengan isterinya ketika isterinya sedang dalam haid, maka Nabi kata apa? Kena bayar denda. Berapa? 1 dinar ataupun setengah dinar. 1 dinar ni dia lebih kurang sama dengan, nilai dia sama dengan 4.25 gram emas. Dinar ni nilai emas Kalau dirham perak, kalau dinar emas. Jadi kalau 1 dinar nilai dia sama dengan 1 miskal ataupun 4.25 gram emas. Saya tak tahu berapa harga dia, ikut nilai sekarang lah. 1 dinar sama dengan 4.25 gram emas. Okey, jadi kalau ikut hadis ni, siapa yang bersetubuh dengan isterinya ketika dalam haid, kalau ikut hadis ni dia kena bayar denda. Berapa banyak? 1 dinar ataupun setengah dinar. Okey, itu pendapat lah. Kita baca huraian dia, fiqhul hadis. Hadis ini menjelaskan tentang hukum yang dikenakan ke atas suami yang melakukan persetubuhan dengan isterinya semasa haid. Melalui hadis ini Rasulullah SAW menetapkan hukuman ataupun kafarah kepada suami tersebut dengan bersedekah sebanyak 1 dinar ataupun setengah dinar. Namun ulama berbeza pendapat tentang hukuman tersebut. Kena bayar 1 dinar ataupun setengah tu sunat ke wajib? 1 gram sama dengan RM260. Oh, tahu harga emas? Cekap. Namun ulama berselisih pendapat tentang hukum tersebut. Adakah ia wajib ataupun pilihan? Dan adakah hukum tu yang kena bayar suami saja ke ataupun suami isteri? Okey, dengar pendapat ulama. Pertama, Imam Ahmad menyatakan bahawa kedua-dua suami dan isteri wajib membayar kafarah ataupun denda sebanyak 1 ataupun setengah dinar, sebagaimana yang disebut dalam hadis di atas. Itu pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tapi pendapat majoriti ulama termasuk Imam Syafi'i berpendapat kedua-dua suami dan isteri tidak wajib membayar kafarah tersebut. Tak wajib. Sebaliknya mereka hanya perlu bertaubat sahaja. Cukup dengan taubat. Cukup dengan taubat. Perlu bertaubat saja. Dan kafarah tu kalau nak bayar hukumnya hanya sunat. Okey, kenapa berbeza pendapat? Sedangkan hadis itu sebut jelas. Sebab berbeza ialah mereka yang mengatakan tak wajib, mereka berpendapat bahawa hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Dia mauquf, terhenti setakat Abdullah bin Abbas. Dia tak sampai ke Nabi. Bila hadis yang dhaif dan mauquf tak boleh jadikan hujah. Maka sebab tu majoriti ulama mengatakan kalau suami bersetubuh dengan isteri yang sedang dalam haid, tidak ada denda, dia hanya perlu bertaubat sahaja, beristighfar kepada Allah. Adapun Imam Ahmad mengatakan wajib sebab dia pandangan Imam Ahmad hadis ni sahih. Jadi bezanya kepada hadis tu, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Siapa yang mengatakan dhaif, maka hukum denda tak ada, perlu bertaubat sahaja. Dan ulama yang mengatakan hadis ni sahih, maka dia kata hukumnya wajib bayar denda
Siapa yang kena bayar? Suami dan isteri. Okey. Itu perbezaan pengajaran hadis. Pertama, haram menyetubuhi isteri dalam keadaan haid ataupun selepas haid, tetapi sebelum bersuci. Semua tahu kan? Semua tahu, tapi kadang-kadang ada terbabas. Tama-tama yang baru kahwin kan. Yang pertama, yang kedua, disunatkan membayar kafarah ataupun denda. Disunatkan ikut pendapat majoriti, disunatkan membayar kafarah ataupun denda ke atas suami dan isteri yang melakukan persetubuhan ketika haid. Yang ketiga, kafarah bagi suami isteri yang melakukan persetubuhan ketika haid adalah sebanyak 1 ataupun setengah dinar. Mana dia ada pilihan. Kalau dia ada banyak, bayar 1 dinar. Kalau dia rasa tak cukup, maka bayarlah setengah dinar sahaja. Okey. Kita ambil satu lagi hadis. Hadis yang ke-136. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW alaysa iza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Maksudnya, daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, bukankah apabila seorang wanita yang sedang haid tidak boleh solat dan berpuasa? Saya ulang. Sebenarnya hadis ini adalah berkenaan dengan jawapan Nabi, berkenaan dengan soalan wanita tentang satu hadis yang Nabi kata wanita ni naqisatu aqlin wa dinin. Wanita ni kurang sikit akal dan agama. Jadi bila Nabi sebut hadis tu, wanita bertanya pada Nabi, apa maksud kurang akal dan kurang agama? Maka jawapannya hadis ni. Antara jawapannya ialah hadis ni. Maksud wanita kurang agama ialah sebab ada waktu-waktu tertentu dia tak solat, dia tak puasa. Ketika dia tak solat, ketika dia tak puasa, agama menjadi kurang. Berbeza dengan lelaki. Lelaki boleh solat, boleh berpuasa bila-bila masa. Tapi bukan bermakna bila wanita ni kurang agama, ketika haid dia tak solat, bukan makna merendahkan kedudukan wanita. Tapi kena yakin, ada hikmahnya Allah jadikan wanita, ada ketika dia tak perlu solat, dia tak boleh berpuasa. Ada hikmahnya. Allah tidak pernah merendahkan mana-mana makhluk ataupun hamba yang diciptanya. Bila Allah jadikan ada satu hukum, maka pasti di situ ada hikmahnya. Okey, melalui hadis ini dijelaskan bahawa diharamkan ke atas wanita haid melakukan ibadat solat dan puasa. Sekiranya dia solat, maka solatnya tidak sah dan berdosa. Kalau dia nak solat juga, hukumnya berdosa. Sebab itulah wanita ni bila datang haid, jangan rasa rimas, jangan rasa kecewa sebab tak boleh solat, sebab tak boleh baca Quran. Tak. Kadang-kadang Allah nak uji kan. Kadang-kadang Allah nak uji. Kamu solat sebelum ni, betul tak kerana cinta Allah? Maka Allah pun bagi cuti. Bila cuti tu dia seronok sangat ke dia sedih? Kalau seronok sangat tu macam dia solat masa bersih tu tak berapa ikhlas. Ataupun Allah nak uji apa? Allah nak uji ada waktu tertentu Allah bagi wanita tu datang haid, maka masa tu dia tak boleh solat dan tak boleh puasa. Maka Allah nak uji, dia redha tak dengan takdir Allah? Jadi semua tu adalah proses untuk Allah menguji manusia. Jadi melalui hadis ini jelaskan bahawa diharamkan ke atas wanita haid melakukan ibadat solat dan puasa. Sekiranya dia solat, maka solatnya tidak sah dan berdosa kerana melakukan perkara yang diharamkan. Malah mereka juga tidak diwajibkan untuk mengqada ataupun menggantikan solat yang ditinggalkannya, sama ada dia sedang dalam keadaan haid tapi dia wajib mengqadakan puasanya, iaitu fardu di bulan puasa fardu di bulan Ramadan. Ibnu Muzir Al-Wazir bin Hubairah serta Imam Nawawi menyatakan, ulama telah sepakat bahawa wanita yang mengalami haid wajib mengqadakan puasa dan gugur kewajipan solat semasa haid. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, iaitu daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya. Kata Aisyah,
kunna nu'maru biqada'is saum wa la nu'maru biqada'is salah. Kata Aisyah, kami diperintah untuk mengqadakan puasa dan tidak diperintah untuk mengqadakan solat. Jadi hadis ni sebenar, Aisyah nak beritahu apa hikmah. Apa hikmah wanita bila datang haid dia tak boleh puasa dan solat, tapi bila bersih dia kena qada, puasa sahaja, tapi solat tak perlu qada. Apa hikmahnya? Hikmahnya dalam hadis tersebut, iaitu bahasa yang Aisyah guna pada kami diperintah. Hikmahnya ialah kita adalah hamba Allah. Bila hamba Allah, kita tunduk pada perintah Allah. Kalau Allah kata qada, qada. Allah kata tak payah qada solat, tak payah. Jadi hikmah kita sebagai hamba Allah wajib tunduk pada perintah Allah sepanjang masa, bila-bila masa, tanpa ada persoalan. Apa yang Allah buat, kita tak ada hak nak soal. Tapi apa yang kita buat, Allah akan soal satu persatu. Walaupun ada pandangan ulama lah. Ulama berkata bahawa hikmah perbezaan. Ada ulama mengatakan, kenapa solat tak payah qada? Puasa kena qada. Sebab solat dilakukan setiap hari, 5 kali sehari. Adapun puasa sebulan dalam setahun. Jadi kalau solat kena qada, kalau wanita haid 7 hari, dia kena qada 5 waktu kali 7 hari. 35 kali solat. Jadi itu satu beban. Itu pendapat. Sebab sebenarnya, sebab kita adalah hamba Allah, jadi tunduk je. Sami'na wa ata'na. Allah kata kena qada salat, Allah kata kena qada puasa, qada. Allah kata tak payah qada salat, tak payah. Apa sebab? Wallahu a'lam. Kita sebagai hamba. Kemudian ada sebut sini, sementara itu, seorang wanita yang mengalami haid pada akhir waktu solat, contohnya akhir waktu solat zuhur, dan sebelum masuk waktu solat asar, sedangkan dia belum menunaikan solat zuhur. Apabila dia telah suci, maka wajib ke atasnya mengqadakan solat zuhur. Jadi wanita ni, dia datang haid berakhir waktu solat zuhur. Jadi sebelum masuk waktu asar, dia telah bersuci. Maka bila bersuci, dia kena solat tak solat zuhur? Ya. Sebab dia berhenti darah haid ketika waktu zuhur masih ada. Sebenarnya semua kita dah tahu kan. Jadi kita baca pengejaran hadis, diharamkan. Pertama, diharamkan solat dan puasa ke atas wanita yang sedang haid. Yang kedua, wajib bagi wanita yang didatangi haid mengqadakan puasa fardu yang ditinggalkan dalam tempoh haidnya. Yang ketiga, tidak wajib mengqadakan solat yang ditinggalkan wanita haid. Yang keempat, Islam ialah agama yang penuh toleransi dan menepati realiti. Wallahu alam. Kelas kita seterusnya insya-Allah hari Sabtu. Kelas malam ni satu-satunya kelas yang di luar yang kita dah mula ialah pada hari Rabu pada malam di satu rumah. Jadi kelas malam ni pukul 9:30 surah At-Taubah insya-Allah. Kemudian kelas seterusnya insya-Allah hari Sabtu. Sekian kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.